Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabih wa faddalana ala sairil umam bi akrami ahbabih hamdan yastajlibul maghlub min rida'ih wa yasta'tiful makhzun min ata'ih wa ja'alana minasy syakirina li na'ma'ih wal 'arifina li awliya'ihi wa ala'ihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa rasulihil mustafa wa nabiyyihil mujtaba wa ala alihi wa itratihi at-tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi dirahmati Tuan Imam, Muazzin Bilal, semua jamaah muslimin muslimat, hadirin hadirat serta pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Pada siri yang lalu saya telah sentuh, saya telah terang sekadar yang termampu berdasarkan buku rujukan saya. Ada satu pandangan yang mengatakan 4 perkara mesti diambil perhatian, 5 perkara. Satu, dia kata kunu fid dunya adyafan wattakhadul masajida buyutan wa'allimu qulubakumur riqqah wa akthirut tafakkur wal buka wa la takhtalifanna bikumul ahwa. Maksudnya, jadikanlah masjid sebagai rumah kamu. Saya rasa habis rai. Saya terang malam tu sekadar yang termampu, sehingga saya rasa dan saya harap jemaah yang bersama saya pada siri yang lalu kena sikit sebanyak, bertambahlah kenanya apa itu masjid dan mengapa dikaitkan dengan rumah. Jadikanlah masjid sebagai rumah pun telah saya perkatakan sekadar yang termampu oleh saya. Malam ni saya nak sambung lagi masjid sebagai rumah, dan malam ni dia kata kunu fid dunya adyafan. Jadikanlah dunia ini, jadikanlah kamu dunia ini, di dunia ini sebagai tamu. Tengok tu rapat hubungan. Jadikanlah masjid sebagai rumah, jadikanlah dunia ini sebagai tamu. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hadis pun Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib, ila akhiril hadis. Anggaplah kamu di dunia ini sebagai pedagang, pendatang. Maksudnya bila sebut pedagang atau pendatang,
tak nak duduk lama. Kira-kira habis urusan, baliklah kampung balik. Begitu juga sini, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata, jadilah kamu dunia ni sebagai tamu. Tamu mesti ada cara, ada adab. Selesai urusan, balik. Ada kesamaan dan hampir sama dari segi maksudnya. Satu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulang lagi, kita rajin dengar. Jadikanlah atau anggaplah dunia ini kamu sebagai pedagang. Tak nak duduk tetap sini, atau dalam bahasa kampung, tak nak tukar langit. Tak nak duduk lama. Ya, kita akan berpindah dari alam dunia ni kepada alam barzakh dan seterusnya. Dan hadis pula kata, jadikanlah, anggaplah kamu dunia ni sebagai pedagang. Saya terang tadi tu. Sekarang saya nak mula cuba ambil petik, kait apa yang saya kumpul pada siang hari tadi. Jelas bagi kita dua kenyataan ini. Satu, jadikanlah diri kamu di dunia ini sebagai pedagang. Kita ni lama dah duduk ni. Jadikanlah kamu di dunia ini sebagai tamu. Hampir sama. Tamu nak jaga adab, dan jangan lama-lama kita mesti balik. Dalam hadis lain ada diriwayatkan, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, man asbaha wa dunya akbar hammihi yalzamullahu ta'ala qalbuhu salasu khisalin. Orang yang pagi-pagi tumpuan utamanya diberi kepada, tumpuan utamanya hatinya ditujukan kepada dunia. Pagi-pagi lagi tujuan utama ataupun perkara yang menjadi tumpuan dia, rancangan utama pada pagi-pagi itu dunia, Allah akan beri kepada dia 3 perkara. Ya, Allah akan beri rasa kepada dia 3 perkara. Pagi-pagi tumpuan dia dunia. Sebelum saya teruskan ni, saya nak minta sikit, agak berat hadis-hadis yang saya cerita ni. Seolah-olah tak boleh duduk di dunia ni, tak boleh cari kesenangan dunia ni. Kalau salah reti, salah faham, dia akan jadi gitu. Sebenarnya tajuk ini dan hadis ini mengajak golongan yang lari banyak sangat, duduk di dunia ni lari banyak sangat, lain tu kebenaran tu, laluan dia banyak sangat. Siapa dak ingat kemati, siapa dak tahu halal haram, seolah-olahnya begitu. Maka untuk merundukkan sikap itu, maka marilah hadis-hadis begini dengan harapan, dan saya malam ni pun harapan supaya kita tunduk, renung kepada diri, di mana kita sekarang, ke mana kita nak tuju, apa benda yang kita telah buat, apa benda yang sedang kita buat, apa benda yang kita akan buat. Allah akan beri rasa kepada dia 3 perkara. Jadi pagi-pagi celak mata, kononnya tak ada fikir hal lain, fikir dunia. Bukan tidak dibenar tu, kena faham molek, maknanya utama. Sehingga kadang-kadang
kadang-kadang terlepas tanggungjawab terhadap akhirat. Kononnya betapa lebihnya tumpuan diberi perhatian kepada orang dunia tu. Maka Allah beri rasa hati dia 3 perkara. Yang pertama, hammul la yang qati' anhu abada. Allah akan beri rasa duka nestapa yang tak putus-putus. Tengok balik tu, kita kejar banyak ke dunia, kita beri tumpuan ke dunia, tapi Allah beri hati dia la yang hammul la yang qati' anhu abada. Maknanya rusing sokmo, susah sokmo, risau sokmo, tak putus-putus. Walaupun dia dapat harta banyak. Oh, situ lekat tu, kena perhati molek tu. Kita jember ke harta, ya, tetapi hati tak rasa bahagia, tak rasa senang. Dia mari serabut, susah, macam-macam bagai. Apa arti semua ni? Situ kena tengok molek. Mari kita tengok jemaah yang bersama saya pada malam ni, kita duduk molek, ya, beri banyak situ. Dan Tuhan pun mungkin beri atas usaha sungguh tu. Siang malang duk kerja tu, malang duk bukit, duk laut, duk darat apa tu, Tuhan beri. Tapi hati tak senang. Tolong ingat, ya. Apa arti kalau hati tak senang? Sebab hakikat bahagia di dunia ini ialah hati yang senang, tenang, tentera. Ada dikatakan apabila kamu sehat, hutang tak ada, sehat, hutang tak ada, tak serabut, ya, dengan hutang begitu gini, itulah antara bahagianya kamu. Satu. Yang kedua, wasyughlun la yatafarragh minhu abada. Sibuk yang tak putus-putus. Tadi duka cerita serabut semua, ni sibuk semua. Hak ni hak saya sebut semua ni, apabila sibuk semua, nak duduk atas sejid sebentar tak boleh, sibuk banyak kerja. Nak mari masjid 3 kali seminggu tak boleh, sibuk. Tu, ni sibuk. Tengok tu. Bahkan ada setengah siapa makan pun tak dang, nak jemberlah kenung pula tu. Minta maaf para jemaah yang bersama saya berasa ada kebenaran sungguh kenyataan ni. Benar sungguh, kena sungguh demo ni bercakap ni. Ya, sibuk. Jadi sibuk, bila sibuk tak boleh lah nak duduk gini, tak boleh. Kita petang ni alhamdulillah beri berasa molek, duduk tak tahulah dalam hati, takut serabut juga. Agaknya dok lah ni, lelaki perang pun jangan cakap lah. Masa saya ni saya nampak orang cakap tu, agak jangan cakap lah sebetul. Sehari sutuk dah kita cakap, sehari sutuk dah kita cakap macam-macam tajuk, macam-macam isu, macam-macam benda. Saya dengan hati terbuka kerana orang lama saya ni, orang tua, saya berasa kecil hati kalau masa gini kita cakap juga. Lama dah, sehari dah kita cakap, kita berhenti sebentar. Dua, yang ketiga, wa faqrul la yablughu muntahahu abada. Hati dia, bukan benda, hati dia berasa sesak sokmo. Harta mungkin bergeduk, serba molek, serba endah, serba mahal, tapi hati dia berasa miskin sokmo. Saya nak ulang sekali, saya berasa jelira sungguh dengan kata-kata ni. Nak ulang sekali lagi ni. Orang yang tuding tubi siang malam duk fikir dunia saja, sehingga dalam fikir tu ceceh akhirat, sehingga lebih pada tu terlibat dengan yang haram, maka Allah beri rasa hati dia 3 perkara. Duka cita yang terus menerus, malang duduk atas tilang, duduk atas tilang tebal, nampak je tilang tebal tu tempat bahagia, tapi hati dia tidak bahagia, barangkali begitu. 2, syughlun la yatafaghar minhu abada. Sibuk semua, sibuk semua, sibuk semua, nak kenung kulu kili garik isa malang, tengah malam tidur pun tengah malam.
tidur dah lah letak tubuh tengah malam, dak jenera pula pasal serabut. Wa faqrul la yablughu muntahahu abada, dan hati pula berasa sesak romo. Rumah ada 3 butir, kereta ada 6 butir, bini pun berapa tak tahulah, banyak serba ada, tapi hati berasa sesak sokmo. Cukup ah. Saya berasa selesa oleh sapan dia ni. Sebab saya rasa sangat bahawa kih ni lah kih sibuk, kih susah, kih tumpuan sangat banyak kita beri kepada dunia, maka kebanyakan masjid ronggong. Tak maaf, masjid semua molek, tegak, berdiri, endah, bersih, tapi ruangnya ronggong. Dan Rasulullah bersabda, mu akan berjumpa, maksudnya mu akan berjumpa satu ketika mereka membina masjid, endah, tersergang endah, tapi kosong dari pengimarahan, kosong, tak amal. Ya, gilah masjid mana-mana, ada masjid 10 orang, 10 orang ngajarlah tu guru berdegung-degang 10 orang je. Tengok semula tu sesasa tu. Saya nak sambung lagi ni. Adalah hadis lagi sama je, masuk dengan ni, tapi kena baca jugalah. Nak baca jugalah. Sama, hampir sama. Man ja'alal humuma hamman wahidan, yani hamma akhiratihi, kafahullahu hamma dunyahu. Tengok, barang siapa menjadikan keinginan atau cita-cita dia tu, barang siapa menjadikan cita-cita dia tu, keinginan dia tu, pagi-pagi lagi hak akhirat tu fikir, bangun bersih tubuh badan, pakaian, tempat, tu fikir nak semayang dulu. Apa cara pun, bah tak bah, kapal terbang tak kapal terbang pun, janjinya sesar dulu semayang. Umpamanya sebagai contoh, semayang diletak perkara yang pertama, ataupun perkara lain lah. Kafahullahu hammad dunyahu, Allah beri reda serabut dunia. Allah beri reda serabut dunia, lega berasa. Coba kita lepas semayang tu senang berasa. Dak semayang nak makan tak sedap, nak buat kerja tak sedap, lepas semayang kau lega berasa. Barulah apa lagi pagi-pagi hari saya mengajak diri saya dan para jemaah yang selalu dengan saya kenal ni, depan-depan saya ni, ahli yang meminati kuliah saya kenal. Marilah kita supaya pagi-pagi kita tumpu akhirat dulu, kok mana-mana pun, ya. Barang siapa memberi tumpuan pula pada pagi-pagi itu, ya, memberi tumpuan pada pagi-pagi itu hal urusan dunia, macam tadi juga, lam yubalullahu fi audiyatiha halakah. Allah tidak cara di lembah mana, di lembah bumi mana dia rebah. Nak cakap, mu nak rebah mana, mu nak jatuh mana, mu nak mati mana, seolah-olah Tuhan tak cara. Kau anda mau sebab mu dah ingat ke sakit, dah ingat ke bahaya, dah ingat ke umur, dah ingat ke mati, dah ingat ke kubur. Kau anda mau lah nak rebah di mana-mana wadi, dia kata, di mana-mana lembah, di mana-mana parit pun kau anda lah. Okey, cukup. Jadi itu, jadi saya nak buat kesimpulan lalu. Marilah kita ajak diri kita pagi-pagi, setiap pagi kita beri hak akhirat dulu, ya, supaya janganlah kita berterusan umur tua-tua gini pun duk sibuk sokmo. Alasan tu ada sokmo, alasan tu pula menasabah sokmo. Sebab yang memberi alasan kuatnya ialah, minta maaf saya, sama ada syaitan ataupun nafsu, dia duk berlega dalam diri kita. Ilmu kita tak banyak mana, minta maaf, jangan kecil hati, ilmu kita tak banyak mana,
syaitan segar, nafsu gagah, maka kita dikalahkan oleh demo dua ni. Baik, satu lagi, an Zabid qala Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, saya kekal ini, Sayyidina Ali berkata, innama akhsha alaikumus natain, aku bimbang sungguh, Sayyidina Ali kata, aku bimbang sungguh kepada kamu dua perkara. Aku takut dua perkara ni. Cuba tengok molek. Ni tengok lagi ni. Dia main sini je. Satu, tulul amal wattiba'ul hawa. Satu, berangan-angan. Berangan-angan, banyaknya benda nak. Penuh dah dalam rumah. Penuh dah dalam tanah tu. Ibarat kata begitu. Tapi banyak benda yang dia nak lagi. Banyak berangan-angan. Aku bimbang wattiba'ul hawa, dan ikut ere nafsu. Aku bimbang sungguh, aku takut berlaku kepada kamu. Kita yang pertama, angan-angan. Angan-angan ni banyak dah saya cara sini, rasanya datuk dah sebut. Tapi nak royak juga selagi, kalau kita tahap ni, tahap 60, 65 gesek dengan 68 ni, duduk berangang-angang, tak tahu benda, sejik tak berapa nak singgah, mari buang air je. Saya duk ulang semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena tengok molek lah. Marilah kita tengok diri kita masing-masing. Ya, dua perkara. Fa inna tulal amal, kerana berangang-angang itu melupakan akhirat. Nak benda tu lupa akhirat. Lupa akhirat, lupa dosa. Akhir sekali lipat belaka dan nak banyak. Pelawak sikit, tipu sikit, bohong sikit, curi sikit, rapak sikit, bunuh sikit. Pasal banyak dia nak, dia buat belaka, janjinya boleh. Jadi orang yang berangang-angang itu akan lupa akhirat, ceceh akhirat. Banyak saya baca sini pun dalam uslub yang berbeza, dalam bahasa yang berbeza. Wattiba'ul hawa, ikut ere nafsu pula, yasuddu anil haq, menyekat kita dari buat yang benda molek atau benda sebenar. Menyekat kita. Ya, ikut ere nafsu, ia menghalang dari melakukan kebenaran atau benda-benda baik. Disekat, ya, ikut ere. Jadi macam saya kata tadi lah, kalau 60, 65, alhamdulillah Tuhan lanjut umur, segar pula tu. Kalau duk main ikut ere, tabiat lama, dia menghalang dari kebenaran. Ingat, dalam gitu tu dekat mari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Situ tepat tamat kitanya. Dia sambung lagi, inna dunya qadir tahalat mudbiratu. Kita nampak dah ni, saya pun patut dah khabar dia gini, semua yang kita tahu. Tapi nak jetik tung itik linga berasa gata-gata, kita garu sikit, tak agak rasa, oh ya sungguh garu rasa sedap. Gitu. Bukan benda tak tahu ni. Semua ni saya tak sikit pun terasa apa yang saya bercakap ni para jemaah dah tahu dah. Tapi kadang-kadang nyeret di benda, nyeret di dunia pengaruh, dunia nafsu, nyeret jadi gitu. Abang tu kabar ni, gerak ni. Sesungguhnya dunia itu irtahalat mudbiratun. Dunia tu kita tinggal, dunia tu kau tinggal. Wal akhiratu muqbilatun, akhirat dia mari. Lek tu malam tu pun saya ajuk dah sini, dunia tinggal, akhirat mari. Oh ni saya kau tinggal. Maknanya dah lama dah kita duduk atas dunia, dan dah lama dah kita nak pergi akhirat. Ni ingat tu dah lama dah. Walaupun dia umur 17 tahun, umur dia makin kurang.
umur dia 5 tahun. Secara totalnya bahawa umur dia kurang. Apa lagi kita orang puluh-puluh tahun ni, umur kita dah banyak kurangnya. Kalau begitu, akhirat, orang kata, kalau cakap orang kampung, akhirat panggil dunia ambak. Minta maaf tu, dunia kata mungkinlah aku bosan dah kamu. Akhirat kata mari sini. Akhirat kata mari tu, akhirat manggil. Ya. Walikulli wahidin minhuma banu. Setiap dua negara ni, negara dunia dan negara akhirat ni, ada penghuni. Kedua-duanya, maksudnya dunia dan akhirat tu ada penghuni. Ada penghuni. Suka sangat dia duduk dalam dunia ni, suka sangat dia duduk akhirat ni. Sekaranglah, fakunu min abna'il akhirat. Daftarlah dirimu sebagai warga negara akhirat. Saya terjemah tu. Kalau ada orang pandang Arab, ya itu salah ni, memang salah pun, tapi maksudnya gitu. Kunu min abna'il akhirah, jadikanlah diri kamu tu anak buah akhirat, orang akhirat, orang sedar ke diri dan nak mati. Jadi kalau saya cakap dengan budak-budak, saya kata sila pergi ke immigration, mohon kerakyatan akhirat, batal kerakyatan lama, kerakyatan dunia tu batal, minta kerakyatan baru, kerakyatan akhirat. Sini dia kata, jadikanlah kamu penghuni akhirat, jangan jadikan penghuni dunia. Maknanya penghuni akhirat jaga, bergaluh, jaga-jaga, cermat, ni duduk atas dunia ni, cermat, bak mu nak pergi akhirat. Fa innal yawm, kenapa? Kerana hari ini amalun wala hisab. Hari ni atas dunia ni ialah tempat beramal, wala hisab, tapi tak dikira lagi. Buatlah, nak buat banyak mana-mana pun tak ada kira lagi. Wa ghadan hisabun wala amal. Di akhirat, negeri akhirat ataupun di akhirat tu ialah tempat kira, tempat hisab wala amal. Nak beramal tak boleh dah, nak beramal tak boleh dah. Ni ya masa dan akhirat pun nya mari gung 40 hari ada tu. Mata dak celak kata khabar, mata dak celak, mulut dak buka, ada 40 hari kata dak sedar ke diri. Tu nak beramal tak boleh dah, nak beramal tak boleh dah. Apa lagi akhirat? Yani ku akthiru minal amal fi hadzal yawm. Banyaklah beramal hari ini. Fa innakum la taqdiruna ghadan 'alal amal, kerana tidak berkuasa lagi atau tidak ada peluang lagi untuk beramal apabila berada di alam akhirat. Cukup. Saya rasa puas hati saya boleh sapa ni. Puas hati dalam arti dengan beberapa kenyataan ni kita dapat ambil pengajaran, terutama angkatan kita ni, semua yang ada depan saya, lelaki puan, boleh mikirlah sikit. Cuba balik muhasabah, ndapa aku ni hodok molek, dan ndapa aku buat molek. Cukup lah. Saya lok setan betul, jangan lok dia kacau kita berdasarkan kepada ilmu. Ndapa, kemudian buat sendirilah tindakannya. Seterusnya dia cerita ke sini, dia kata daripada Aswad bin Qais berkata, aku dengar Jundub berkata, satu ketika dakhala Umar radhiyallahu taala anhu ala Nabi. Satu ketika Umar masuk pergi jumpa Nabi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pergi jumpa Nabi, wa huwa ala hasir wa qad athara bi jambihi syarif. Nabi duduk atas hamparan dan bekah jambi. Kenapa ni? Busuk.
bekas, kalau kita bekas lekat bekas tika Nabi mau masuk, tengok Nabi duduk atas tika di pembaringan, cuma bila bangun nampak ni bekas boleh faham dah. Jangan widak faham lah, mudah kan tu. Baik bekas. Fabaka Umar radhiyallahu anhu, baka Umar nak uti agak sutik terti sutik malam ni ngaji wak balik baka ya tak ada titik baka. Kenapa baka ni nangis? Ingat awak alik ni nangis orang agak tu baka nangis. Fa baka maka menangis ia Sayyidina Umar nangis tengok Nabi duduk atas tika bekas sini nangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata kepada Umar, ma yabkika ya Umar, buat apa mu nangis mo? Buat apa mu nangis mo? Qala, berkata Umar, aku ingat, aku dengar cerita Raja Kisra dan Kaisar dengan kemewahan dunianya, kaya, wa maka nafi minad dunia wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang kamu pesuruh Allah. Kisra dan Kaisar mewahnya dia, bahagianya dia. Ya Rasulullah, tuan hamba ni pesuruh Allah buat begini. Umur sehingga bekah tubuhmu ni, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, dengar Nabi kata ni, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatihim fi hayatihim dunya. Raja Kaisar dan Raja Kisra tu ialah orang yang diberi tunai. Tunai ni tahu, orang yang diberi selalu kesenangan, kebahagiaan. Itu pun banyak orang ni, orang yang diberi selalu, beri tunai kebahagiaan hidup atas dunia ni. Wa nahnu, kami akhartulana, qaumun akhartulana, kami ditunda kebaikan dan kebahagiaan kepada akhirat. Mu jangan gaduh mu. Orang tu hak Tuhan wis lalu, Tuhan wis lalu atas dunia ni. Kita Tuhan dak wi lagi, nak wi akhirat. Saya boleh tambah sikit ni muka Nabi dah. Itu hak Nabi tadi, saya boleh tambah. Mu tahu dak mo? Saya tambah pun, saya cebok kat lain banyak dah. Mu tahu dak mo? Hak akhirat nu dak su. Sekarang hak dunia ni molek macam mana pun, sedap macam mana pun, sebetul je. Kalau dia dak punah pun, kita puas kalau hak tula. Nampak tu? Atau lebih pada tu, kalau dia tak tinggal kita, kita tinggal dia. Sebetul je hak dunia ni. Tapi hak kita, Tuhan taruh nak beri akhirat. Kenapa akhirat tu? Akhirat ni tak ada, sudah ada semua. Dan kenapa lebih pada tu? Segala kebahagiaan, segala kenikmatan tak ada atas dunia ni. Mu nak tahu mo, hak saya ni, Rasulullah tak kata dah dalam konteks ni, sebab saya baca dalam lain pula ni. Nak tahu ni, saya nak khabar ni, tuan-tuan nak tahu, bahawa ketahui oleh semua para jemaah yang bersama saya dalam sebuah keterangan, dia mengatakan, nak tahu sikit apa itu neraka. Neraka itu, penghuni neraka bila melihat pakaian penghuni syurga, pakaian orang dalam syurga, dia telah liu kenang hati oleh pakaian orang dalam syurga
Baru dia kenal Allah beri pakas lipat. Allah beri pakas lipat. Tuan jemaah tahu lipat apa? Lipat tu daripada api neraka. Ruk masuk gelegok gong pak kotak. Baru dah padam. Jadi kita harap hak dia taruh tu gitulah. Hak syurga tak dia rajaklah. Syurga banyak lagi lah. Gitu. Tu satu. Allahumma salli ala Muhammad. Sini pula dia kata lagi ada Hasan Basri. Ingat tu kan? Ingat cerita. Malam ni bawa berita, bawa cerita saja ni supaya nak wi ganak sikit. Nak wi nurung sikit. Hodok segar tu. Hodok segar tu nak wi ganak sikit. Sekurang-kurang dalam seminggu kau nak mikir ni dalam seminggu. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih pada seminggu. Ada lagi cerita dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata Hasan Basri berkata, ni puak-puak berjenama mereka ni, nama-nama yang disebut ni. Talabtu khutbatun Nabi, qalabtu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat yaktubu biha kullu jum'atin arba'a sini. Dia kata Hasan Basri kata, aku duk cari khutbah Nabi hak Nabi baca hari Jumaat 4 tahun. Hak Nabi baca hari Jumaat, satu ketika tu Nabi baca Jumaat, ada satu khutbah tu aku cari 4 tahun tak jumpa. Falam aqdiru alaiha hatta balagani annaha inda rajulin minal ansar. Sehingga aku jumpa seorang daripada kaum Ansar, orang kata dia tahu khutbah yang dibaca oleh Nabi hari Jumaat. Fa ataituhu fa idza huwa Jabir bin Abdullah. Aku pun pergi cari Ani Al-Sadi, rupa-rupanya dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qultu lahu, aku pun tanya dia, anta sami'ta khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mu pernah dengar khutbah Nabi allati kana yakhutubu biha kullu Jumaah, kullu Jumaah yang Nabi baca setiap hari Jumaat? Qala na'am. Sami'tuhu yaqul. Nabi kata, aku dengar Nabi kata dalam khutbah dia, ayyuhan nas, wahai manusia, hei manusia, kamu telah mendapat petunjuk. Berhati-hatilah petunjuk itu, jagalah petunjuk. Mu telah dapat petunjuk. Kalau konon kau, kamu telah dapat petunjuk. Malam ni saya khabar, jangan tu sangat, jangan gomoh sangat dunia ni. Dah lama dah kita duduk. Ingat, tu petunjuk, ya. Jagalah petunjuk tu, peliharalah dia, molek, berhawah-hawah lah, ya, bunuh diri. Wa inna lakum nihayatun, dan kamu ingat ada petunjuk, benda ni molek, dan kamu ada batas-batasnya. Kamu ada batas larangan. Tengok, kalau ia pun nak bahagia dunia tadi, ingat ada batas. Ada batas, ada hak, ya. Ya, fantahu ila nihayatikum, dan berawah-awahlah tentang batas ni. Jangan terlajak sehingga langgar batas. Kalau ia pun nak kaya, jaga. Kalau ia pun nak kaya, jaga. Jangan langgar batas. Ya, kalau nak keredaan Allah pun jaga, taat kepada Allah dan sebagainya. Sesungguhnya hamba yang mukmin itu ada dua yang patut disedari dan patut ditakuti. Kitalah malam ni kita ambil dulu, ada dua yang patut kita sedar. Baina ajalin qad mada la yadri mallahu sani'un bih. Kita tak tahu hak lepas dah. Orang umur 50 tahun atau orang umur 40 tahun, kita tak sedar kenapa Tuhan buat kita, kenapa Tuhan telah buat kepada kita, Tuhan akan buat kepada kita. Dan
wa baina ajalin, dan tempoh yang baki lagi ni kita tidak tahu apa yang Allah apa yang akan berlaku kepada kita. Hak lepas dah pun kita tak tahu, hak akan datang pun kita tidak tahu. Falyatazawwadil ab min nafsihi ila nafsi. Tak ada jalan lain. Marilah kita berbekal. Marilah kita berbekal untuk diri kita. Untuk diri kita, marilah kita berbekal hidup kita, kesempatan hidup ni untuk mati. Marilah kita berbekal masa muda untuk tua. Marilah kita berbekal dengan amalan-amalan baik, kerja-kerja di dunia ni, buat amalan di dunia ni untuk akhirat. Fa innad dunya khuliqat lakum wal antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ni dijadikan kepada kita dan kita pula dijadikan untuk akhirat. Wallahu a'lam. Tak berapa tertik. Saya sedar saya cakap malam ni wak pada nak sungguh royak khabar tak berapa tertik. Tapi poin-poin tu agak adalah bahawa jaga kita marilah sama-sama kita jaga, berhati-hati supaya kita lebih lendik, lebih teratur, beradab, disiplin, lebih takut kepada Allah. Kita laju sikit ukhrawi ni insya-Allah dengan doa daripada Allah bersama. Allah tolong kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.